Kisah ini berlaku kira-kira 10 tahun lalu di sebuah kebun bunga Kemboja di kampung Sungai Padang Sertik, Bentong, Pahang. Seorang majikan sedang berbual dengan seorang pekerja warga Pakistan. Mereka kelihatan agak tegang kerana sedang berbincang sesuatu yang penting sambil menikmati angin malam dan meminum air teh. Tetapi selang beberapa minit, pekerja itu tiba-tiba naik angin dan melibas sebilah parang. Apakah yang telah terjadi? Mari kita ikuti kisah ini. Seorang doktor yang bertugas di penjara Bentong dibunuh dalam keadaan ngeri apabila kepalanya dipenggal oleh penjaga kebunnya sendiri yang merupakan seorang lelaki warga Pakistan yang dikenali sebagai Syafakat Ali Ghulam Nabi pada 23 Ogos 2011. Dr. Harjit Singh Bacha Singh, 61 tahun, dipercayai mati akibat ditetak pada pukul 8 malam di rumahnya di kebun yang terletak 50 meter dari jalan di Kampung Sertik. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pahang Senior Assistant Commissioner T. Narina Segaran berkata, mangsa dipercayai dibunuh ketika berehat di kerusi di anjung rumahnya. Polis menemui sebilah parang tidak jauh dari tempat kejadian yang dipercayai digunakan suspek untuk menetak leher mangsa. Mangsa yang menetap di ibu negara dikatakan ke dusunnya untuk menemui pekerjanya, seorang warga Pakistan, untuk berbincang masalah dihadapi mereka. Sepasukan polis yang tiba di tempat kejadian menemui mangsa yang sudah tidak bernyawa di atas kerusi. Hasil siasatan mendapati pekerja itu menyerang mangsa dari arah belakang. Namun yang menjadi tanda tanya, suspek tidak melarikan diri, sebaliknya menyerah diri di tempat kejadian selepas menghubungi pihak polis pada pukul 11.40 malam dalam keadaan kebingungan. Kes ini disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh dengan niat dan dipercayai berpunca dari salah faham. Namun motif sebenar kejadian masih disiasat. Mangsa adalah doktor yang bertugas secara kontrak di penjara Bentong sejak 3 tahun lalu. Merupakan abang ipar kepada Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur ketika itu, Datuk Amar Singh Ishar Singh. Suspek direman sehingga 29 Ogos 2011 bagi membantu siasatan. Pihak polis meminta orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai kejadian itu tampil membantu siasatan dengan menghubungi balai polis berdekatan. Selain itu, penduduk di kawasan itu gempar dengan kejadian bunuh yang berlaku di sebuah rumah di dalam kebun dan menganggap ia satu peristiwa sukar dilupakan. Bagi seorang penduduk Hashim Marzuki, 48 tahun, ketika pulang ke rumah kira-kira jam 11 malam selepas menyelesaikan urusan di Bandar Bentong, dia terkejut melihat ramai polis di kawasan kediamannya. Menurutnya, selepas bertanyakan apa yang berlaku, dia terkejut kerana tidak menyangka satu kes pembunuhan sudah berlaku berhampiran rumahnya itu. Dia juga tidak mengenali mangsa dengan rapat, tetapi selalu melihat dia datang ke kebun hampir setiap minggu. Namun begitu, dia pernah beberapa kali berbual dengan pekerjanya yang dipercayai membunuhnya itu di kedai makan di sekitar kampung. Penduduk sekitar tidak menyangka kejadian seumpama ini berlaku, memandangkan lelaki berusia 31 tahun yang menjaga kebun milik Harjit Singh mempunyai kepribadian yang baik dan disenangi penduduk setempat. Sementara itu, seorang lagi penduduk, Tuan Ismail Tuan Ngah, 57 tahun, berkata suspek kes bunuh itu sering datang ke kedai miliknya. Menurutnya, dia juga pernah berbual dengan suspek dan sememangnya tidak menyangka suspek sanggup melakukan perkara seumpama itu terhadap majikannya. Mungkin ada sebab tertentu suspek berbuat demikian, tetapi semuanya terpulang kepada siasatan pihak polis. Kejadian ini sememangnya mengejutkan penduduk di kawasan itu kerana pertama kali ianya berlaku. Bagi Timbalan Pengarah Penjara Bentong, Faridun Mat Saad berkata, Harjit Singh sudah hampir 3 tahun berkhidmat sebagai doktor kontrak di penjara Bentong. Menurutnya, mangsa adalah seorang yang mudah mesra dan mudah didekati. Walaupun pihak penjara menyediakan penempatan untuknya, namun beliau lebih suka tinggal di kebun miliknya di Kampung Sertik. Sememangnya kehilangannya amat dirasai memandangkan beliau adalah satu-satunya doktor yang ditempatkan berkhidmat di klinik kesihatan penjara Bentong. Bagi pihak penjara, mereka sedia menghulurkan bantuan kepada keluarga mangsa dan berharap supaya keluarganya tabah menghadapi dugaan ini.
Pada 25 Ogos 2015, Mahkamah Persekutuan mengekalkan hukuman mati terhadap suspek yang merupakan warga Pakistan kerana membunuh seorang doktor penjara yang didakwa menghina agamanya. Panel 5 anggota yang dipengerusikan Hakim Besar Malaya Tan Sri Zulkifli Ahmad Makinuddin menolak rayuan akhir Syafakat Ali Ghulam Nabi terhadap sabitan kesalahan dan hukuman mati yang dikenakan terhadapnya. Zulkifli berkata, ia adalah satu pembunuhan kejam dan tidak sepadan dengan provokasi yang dilakukan mangsa jika pun benar mangsa berbuat demikian. Syafakat dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Tinggi kerana membunuh Harjit Singh Bacha Singh di rumahnya di Kampung Sungai Padang Sertik, Bentong, Pahang pada 8.30 malam 23 Ogos 2011. Tertuduh mengemukakan rayuan mengenai hukuman itu kepada Mahkamah Persekutuan setelah Mahkamah Rayuan menolak rayuannya. Rakan warga Pakistan itu Jamshid Ali berkata pada malam kejadian sebaik sahaja pulang ke rumah daripada bekerja, dia melihat Syafakat dan doktor itu berbual-bual di luar rumah berkenaan. Lelaki itu berkata dia bersama-sama mereka untuk minum teh sebelum Syafakat menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Kata Jamshid, 15 minit kemudian Syafakat datang menemuinya di dapur dan memberitahu yang dia telah memancung leher mangsa. Saksi itu berkata Syafakat memberitahunya dia membunuh doktor berkenaan kerana tidak dapat menerima perbuatannya menghina agamanya. Syafakat diwakili Peguam Kit Son Fung, manakala Timbalan Pendakwa Raya Wan Syahrudin Wan Ladin mewakili pihak pendakwa. Ya, begitulah kesudahan kisah ini. Di sebalik jenayah seseorang terdapat pelbagai cerita yang dipendam dan tersimpan rapi sejak sekian lama. Adakah wajar jenayah ini terjadi? Mungkin boleh jadi benar atau boleh jadi tidak benar tindakannya atas nama menegakkan kesucian agama. Tidak kira apa pun agama dianuti seseorang, saling menghormati satu sama lain adalah kunci kepada keamanan sesebuah negara. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Sekian, terima kasih.